إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, faslun arkanu salatil mayyiti sab'atun, al-awwalu an-niyyatu ka ghairiha, al-thani arba'u takbiratin, al-thalisu qira'atul fatihati, al-rabi'u al-qiyamul qadiri, al-khamisu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah, al-sadisu ad-du'a'u lil mayyiti ba'da thalithah, al-sabi'u as-salamu. Wa yusannu raf'u yadayhi fi takbirati wal israr wat ta'awudhu duna al-istiftahi. ويشترط فيها شروط الصلاة، ويصلي على الغائب والمدفون من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم الموت إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الناس بالصلاة عليه عصباته ثم ذوي الأرحام. ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه، ولا على السقط إلا إذا ظهرت أمارات الحياة كالاختلاج، ويغسل إن بلغ 4 أشهر. Kata al-imam al-alim al-allamah al-faqih Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, katanya faslun ay fi bayani arkani salati ala al-mayyiti wa ma yata'allaqu biha lah. Ini satu fasal yang ini pada menyatakan segala rukun salat ke atas mayat, mayat jenazah, dan perkara yang bersangkut paut dengannya daripada segala syarat-syaratnya, sunat-sunatnya, dan juga afdaliyah imamnya. Qala rahimahullahu ta'ala arkanus salatil mayyiti sab'atun, segala rukun salat ke atas jenazah itu, segala rukun sembahyang jenazah itu, mayat-mayat itu, sab'atun 7. Ini masuk dalam fardu kifayah yang ketiga daripada 4 fardu kifayah, kewajipan ke atas muslimin yang hidup menguruskan jenazah orang yang telah mati daripada kalangan muslimin. Yang pertamanya ialah memandikan jenazah dalam fasal yang sebelum ni. Keduanya mengkafankan jenazah juga dalam fasal yang sebelum ni. Sekarang ni fasal yang ketiga ni lah, menyembayangkan jenazah, mensolatkan ke atas jenazah, dan yang keempatnya mengkebumikan jenazah. Ni fardu kifayah yang ketiga. Baik, maka hukum sembahyang mayat ini ada 3 lah kalau kita himpunkan. Hukum sembahyang mayat ni ada 3. Yang pertamanya wajib, iaitu ke atas jenazah muslim
yang bukan syahid dan bukan juga anak yang gugur, dipanggil as-siqtur, anak yang gugur yang keluar dalam keadaan dia telah mati, tidak ada tanda hidup padanya, maka hukumnya wajib dan ke atas jenazah setiap muslimin yang bukan matinya mati syahid syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia, dan bukan juga yang mati itu ialah janin yang gugur kurang daripada usianya dalam kandungan ibunya 6 bulan, yang apabila keluar daripada rahim ibunya dalam keadaan telah mati, tidak mempunyai sebarang tanda-tanda hidup, tidak ada pergerakan, tidak ada bunyi suara, tidak ada batuk, tidak ada menjerit, tidak ada teriakan dan sebagainya, maka hukumnya wajib. Yang keduanya, hukum salat jenazah ini ialah haram. Iaitu tadilah, haram itu ke atas orang yang jenazah yang mati syahid ma'rakah, dia panggil syahid peperangan, sama ada syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia sahaja, macam yang telah dibincangkan. Juga haram juga disembahyangkan ke atas jenazah janin yang gugur, yang tidak ada sebarang tanda hidup semasa lahirnya, itu pun haram. Ataupun juga sembahyang ke atas jenazah orang kafir pun hukumnya haram. Dan yang ketiganya ialah khilaful aula. Khilaful aula, sembahyang jenazah, iaitu sekiranya diulang semula, dipanggil i'adatu salatil jenazah. Hukumnya khilaful aula, dia tak makruh, dia tak haram, dia duduk di tangga harus, tapi harus yang berat ke arah makruh lah, dipanggil khilaful aula. Kerana tidak dihukumkan sunat kita mengulangi sembahyang jenazah, tidak seperti sembahyang fardu yang telah dibincangkan dalam babnya lah. Sembahyang fardu sunat diadahkan dengan syarat-syaratnya, tetapi tidak fardu kifayah, iaitu sembahyang jenazah. Itu hukumnya. Waktu solat jenazah tak sebutkan sinilah, jadi kita sempurnakan. Waktu solat jenazah ialah bermula ataupun sah solat jenazah itu dilakukan selepas daripada mayat selesai dimandikan, walaupun masih belum dikafankan. Jenazah dah mandi, boleh sembahyang dah, sah, masuk waktu dia dah. Masuk waktu dia sebelum daripada jenazah itu dimandikan, mayat itu dimandikan, maka tidak sah sembahyang jenazah ke atas mayat tersebut, sebab belum masuk waktu. Bandingannya macam solat tarawih, masuk waktunya dengan selepas daripada sah solat isya orang tersebut. Kalau lagi orang tu tak sembahyang isya, lagi itulah dia tak boleh nak sembahyang tarawih pada diri dia lah, pada diri dia. Dia kena sembahyang isya dulu secara tunai, barulah dia boleh buat solat tarawih. Macam tu juga dalam bab salat jenazah ni, dia kena jenazah itu dimandikan dulu. Setelah selesai dimandikan, walaupun masih belum dikafankan, maka dia telah boleh disembahyangkan, harus disembahyangkan pada ketika itu. Cumanya sembahyang sebelum daripada jenazah dikafankan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sebaliknya, menunggu sehingga jenazah itu selesai dikafankan barulah disembahyangkan, hukumnya ialah sunnah. Hukumnya ialah sunnah. Gitu. Habis. Ini masuk dalam rukun tadi. Arkanus salatil mayyiti sab'atun. Segala rukun salat jenazah itu, segala rukun salat mayat itu sab'atun, 7. 7. Dia tak sama macam rukun sembahyang fardu yang lain. Sebab salat jenazah ni, kata ulama, dia dibina atas takhfif. Dia dibina atas ringan, atas segera, tidak lama dan tidak berlambatan. Kerana nak menyegerakan jenazah itu untuk dikebumikan. Tujuannya ialah untuk menyegerakan jenazah untuk dikebumikan. Jadi bila dah dikebumikan, maka situ khilaf. Sama ada kalau kita sembahyang di atas kubur, macam perbahasan yang akan sebut belakang segini. Bila sembahyang atas kubur, adakah masih lagi jenazah sembahyang itu secara takhfif, secara ringan, ataupun boleh dipanjangkan, contohnya dengan bacaan surah dan doa iftitah. Itu ada khilaf kat itu, nanti kita bincang sampai tempat dia. Tapi secara umumnya sembahyang jenazah ini dia binaan ala takhfif. Dia dibinakan, dia dilakukan secara ringan. Maksudnya tidak dipanjangkan. Kerana tujuannya untuk mempercepatkan jenazah itu dikebumikan, takut-takut bimbang-bimbang
badan jenazah ataupun jasad jenazah itu berubah, maka sekiranya ditangguhkan ataupun dilewatkan sehingga berubah jasad jenazah itu yang sepatutnya boleh disegerakan, hukumnya haram. Tapi kalau dah segera dah jasad tu berubah juga, itu tak ada masalah lah, di luar daripada kemampuan kita lah. Tapi sekiranya boleh disegerakan tapi ditangguhkan, dilewatkan, dianjakkan proses pengurusan jenazah tersebut sehingga menyebabkan mayat tersebut berubah bau, hukum dia haram. Jadi antara usaha untuk mempercepatkan solat jenazah itu, antara usaha untuk mempercepatkan proses pengkebumian jenazah ialah sembahyang jenazah itu dilakukan secara ringan, maksudnya secara cepat, tidak dipanjangkan, panggil takhfif. Jadi 7 saja rukun dia. Al-awwalu, yang pertamanya an-niyatulah, niat, ka ghairiha, seperti selainnya solat jenazah, macam sembahyang fardu yang lain, macam sembahyang yang lain. Dia ada qasad, sahaja aku sembahyang tu usalli. Kemudian dia ada ta'yin, kemudian dia ada ta'yin, qasad ta'yin, iaitu ke atas ini mayat ataupun mayat yang disembahyangkan oleh imam, ataupun kita ta'yinkan secara direct mayat si fulan dan si fulan, ataupun mayat lelaki ini tu mayat perempuan, yang penting ada ta'yin, walaupun bukan ta'yin yang secara khusus, tak disyaratkan ta'yin secara khusus, sahaja aku sembahyang atas ini mayat Umar contohnya, atas ini mayat Zaid contohnya, tak disyaratkan sebegitu. Boleh diniatkan sebegitu tapi tidak disyaratkan sebegitu. Yang pentingnya mesti ada penentuan bahawa kita sembahyang atas jenazah mana, maka memadai dengan sahaja aku sembahyang atas ini jenazah, ini itu dah memadai. Ataupun sahaja aku sembahyang atas jenazah yang disembahyangkan oleh imam pun dah memadai. Kadang-kadang kita tak tahu jenazah tu lelaki atau perempuan, kita tak perhati tengok kedudukannya pada depan imam tu, duduk jauh daripada saf imam ke. Orang kita duduk di masjid, orang bawa jenazah masuk dan kita tak sempat, kita terlepas info laki-laki ke perempuan ke jenazah tu, kita nak tahu, nak kata hadza ke hadhihi, ini untuk laki-laki ke ini untuk perempuan ke, memadai dengan sahaja aku sembahyang atas ini jenazah ataupun atas jenazah yang disembahyangkan oleh imam yang berada di depan kita tu pun dah memadai sebagai ta'yin. Dan dia ada ta'arud. Apa dia ta'arud? Kena niat fardu, walaupun tak disebutkan fardu kifayah. Sahaja aku sembahyang atas ini jenazah fardu kerana Allah Ta'ala memadai. Biasanya kita sebut dengan penuhlah fardu kifayah kerana Allah Ta'ala, 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Tapi tiga ni yang diwajibkan, seperti mana niat dalam bahagian-bahagian solat yang lain. Dia kena ada qasad, sahaja aku sembahyang. Dia kena ada ta'yin, atas ini jenazah contohnya. Ta'arud, iaitu sembahyang ini aku lakukan ialah sembahyang fardu. Ini sahaja aku sembahyang atas ini jenazah, fardu memadai dah. Kalau nak sempurna fardu kifayah kerana Allah Ta'ala, ataupun fardu kifayah 4 rakaat 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Maka niat dia macam niat-niat sembahyang yang lain lah. Begitu juga dengan wajib disertakan niat itu dengan takbiratul ihram tu. Niat itu mestilah berada dalam takbiratul ihram. Niat itu mestilah berada dalam takbiratul ihram. Macam syarat niat sembahyang-sembahyang yang lain. Tak boleh awal daripada hamzah Allah, tak boleh keluar daripada ra akbar, mesti dalam tu. Macam yang telah dibincangkan pada perbahasan takbiratul ihram bagi solat fardu pada awal kitab dulu. Atau dia kata ka ghairiha, seperti lainnya, seperti solat yang lainnya. Satu. Maka niat ni kalaulah tersalah, contohnya dikatakan sahaja aku sembahyang atas mayat Zaid, dia sangka tu jenazah Zaid, rupanya jenazah Zaid tak disembahyangkan lagi, tak sampai di masjid lagi. Dia tahu ada kenalan dia nama Zaid meninggal dan akan sembahyangkan di masjid dia tu lah, orang kampung dia lah. Kemudian masuk jenazah. Bila masuk jenazah, dia disangka jenazah Zaid lah, rupanya tak, jenazah Zaid duduk di rumah lagi, ataupun jenazah Zaid duduk dalam van lagi, ada jenazah lain dulu.
masuk mai disembahyangkan. Dia adik menyembang orang Perdong ni, Zaid ni dulu lagu ni kawan aku dulu ngaji sekolah sekali, kami terjun sungai sekali pada mau rembat buah motan orang sekali macam-macam lah. Dia tak sedar pengumuman bahawasanya bukan itu jenazah Zaid contohnya lah. Memang orang mayang jenazah tak diumumkan nama jenazah tu. Habis ingat nak abang kata jenazah lelaki atau jenazah perempuan je. Kebetulan pula jenazah tu jenazah lelaki. Dia ingat kata jenazah, dia ingatkan kata jenazah Zaid kawan dia. Rupanya tak, bukan, orang lain. Ada nak menakan siapa-siapa dalam tu ke, cucu menakan siapa-siapa cucu dia orang dalam tu ke, yang dia tak apa nak kenal dan sebagainya. Kebetulan meninggal juga, mungkin awal sikit pada Zaid, mungkin lewat sikit pada Zaid, dan disembahyangkan dahulu daripada Zaid di situ. Maka dia tak jelas sahaja aku semayang atas ini Zaid. Sahaja aku semayang atas Zaid, atas jenazah Zaid kawanku contohnya lah. Dia tak lagu tu, rupanya salah. Maka hukumnya tidak sah lah. Hukumnya tidak sah. Bila salah dalam mentakyin kan, hukumnya tidak sah. Melainkan kalau dia letak ini, dia ada isyarat dengan ini dalam masyarakat hadza lah. Usalli ala hadza Zaidin contohnya, ataupun usalli ala hadzal mayyiti, tak apalah, itu secara umum. Tapi tak ditakyinkan nama secara khusus Zaid, cuma dia ada hadza dalam bahasa kita inilah. Sahaja aku semayang atas jenazah Zaid ini. Maka kalau ada ini itu dah memadai walaupun tersalah sebut nama. Sebab isyarah itu lebih kuat daripada sebutan nama. Kerana isyarah itu lebih kuat daripada sebutan nama. Tapi kalau tak ada ini, sahaja aku semayang atas jenazah Zaid, fardu kifayah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Sedangkan yang mati itu contohnya nama dia Khalid ataupun contohnya nama dia Umar, maka hukum tidak sah. Sebab ta'yin yang salah. Ta'yin yang salah. Itu antara satu masalah dia. Begitu juga sekiranya jenazah itu berbilang-bilang, kita sembahyangkan atas banyak jenazah, maka tak disyaratkan menentukan bilangan secara tepat lah. Cuma tak boleh kurang daripada bilangan yang sepatutnya. Sama ada bilangan itu tepat, sah, ataupun bilangan itu lebih daripada yang kita sembahyangkan pun sah. Contohnya jenazah yang disembahyangkan itu 9, tapi kita niat 10. Sahaja aku sembahyang atas ini 10 jenazah yang di depan imam kerana Allah Ta'ala. Sedangkan jenazah yang berada di depan imam hanyalah 9 ataupun 8, sah. Sebab bilangan itu lebih. Kalau tepat lagi sah lah, tak ada masalah lah. Jenazah ada 8 ataupun 9 ataupun 10, dia niatkan dengan angka yang betul, sah. Sebaliknya, kalau dia niat dengan angka yang lebih kurang daripada mayat yang berada di hadapannya, jenazah ada 10 contohnya, niat dia sahaja aku sembahyang atas ini 9 jenazah ataupun ini 8 jenazah. Maklumat yang sampai kat dia sebelum tu 8 ya. Ada kemalangan contohnya bah ke apa ke, ataupun kemalangan objek kereta, dapat maklumat kat dia yang meninggal itu 8 orang contohnya. Yang tak 8 orang tu rupanya di luar daripada pengetahuan dia ada lagi jenazah lain yang digabungkan sekali, ataupun ada lagi mangsa kemalangan tu yang mati selepas pada tu dan disembahyangkan sekali. Jadi 10 contohnya. Dia duduk kata 8, dia duduk kata 9, tak, rupanya 10. Maka dia niatlah 9 tu. Sahaja aku sembahyang atas 9 jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Sedangkan jenazah tu 10, hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah niat sebegitu, sebab kurang daripada yang sepatutnya. Gitu. Tu perkara yang berkaitan dengan yang mudahnya lagu ni lah. Yang mudahnya sahaja aku sembahyang atas ini jenazah. Kalau banyak sahaja aku sembahyang atas ini sekalian jenazah, ataupun yang lebih selamat sahaja aku sembahyang atas jenazah yang disembahyangkan oleh imam. Itu lebih selamat. Usalli ala man salla alaihi imam. Sahaja aku sembahyang atas mereka yang disembahyangkan oleh imam ini kerana Allah Ta'ala. Fardu kifayah 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Itu lebih selamat daripada mentakyinkan dan ada kemungkinan salah dalam ta'yin, dan ada kemungkinan salah dalam ta'lim. Itu lebih selamat. Itu rukun yang pertama. Athani, yang keduanya, rukun yang keduanya arba'u takbiratin, 4 takbir. 4 takbir. 4 takbir ni serta takbiratul ihram. 4 takbir serta takbiratul ihram. Dia dibilang sekali dengan takbiratul ihram, bukan berasingan, bukan campur dengan takbiratul ihram 5 dak. 4 takbir. 4 takbir ni ijma'an. Secara ijma' ulama, tidak ada khilaf ataupun tidak ada riwayat yang menyebutkan kurang daripada 4 takbir.
Sebaliknya ada riwayat yang menyebutkan lebih daripada 4 takbir, pada ada 5 pada 6 pun ada. Seperti mana yang disebutkan dalam Sahih Muslim pun ada sebut 5 takbir ataupun 6 takbir tu. Tapi kurang daripada 4 tak ada. Kurang daripada 4 tak ada. Maka kalau dia takbir kurang daripada 4 kali, 3 kali saja, ataupun dia niat memang nak takbir sebanyak 3 kali saja, dia memang qasad, dia memang kehendak hati dia, aku nak sembahyang jenazah ni 3 takbir saja, tak mau 4, maka tak sah hukum sembahyang jenazah tu. Tak sah hukum sembahyang jenazah tu. Sebab sekurang-kurang takbir dalam solat jenazah ialah 4. Sebaliknya kalau dia nak takbir lebih daripada 4, hukumnya tidak batal solat. Hukumnya tidak batal solat walaupun dia sengaja. Walaupun dia anggap lebih daripada 4 takbir tu rukun, 5 takbir ataupun 6 takbir rukun, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia tidak membatalkan solat kalau dia nak lah. Kalau imam yang lebih takbir, contohnya imam takbir 5 kali ke, silap daripada imam, ataupun memang imam sengaja melebihkan takbir, maka dia tidak boleh diikut oleh makmum lah. Bila dia niat 4 takbir, 4 lah. Kalau dia niatkan 4 takbir, kena 4 takbir lah, walaupun imam takbir 5. Tu. Kalau dia niat nak takbir 5 kali saja ke sembahyang atas ini mayat fardu kifayah, makmum 5 takbir kerana Allah Taala contohnya. Memang dia niat nak lakukan 5 takbir dalam solat jenazah tu. Walaupun dia beranggapan takbir yang kelima tu juga rukun dan takbir yang keenam tu juga rukun, sah. Dia tidak memberi mudarat pada kesahihan sembahyang. Tu kalau untuk diri dia dan juga untuk diri imam. Tapi kalau dia makmum, dia niat 4 takbir, imam sama ada terlajak takbir, imam niat 4 juga tapi terlajak buat 5, ataupun memang imam niat 5 takbir, maka makmum tak boleh ikut. Makmum kena takbir berdasarkan takbir dia. Dia niat 4, kena takbir 4 kali lah. Kalau imam takbir 5 sekalipun, imam takbir 6 sekalipun, makmum tak boleh ikut. Makmum tak boleh ikut. Dan harus bagi dia mufaraqah, harus bagi dia untuk mufaraqah. Bila tengok imam takbir 4 kali kelima, dia mufaraqah dengan imam dan dia bagi salam. Kalau dia tak mufaraqah, dia bagi salam, batal sembahyang dia lah. Sebelum bagi salam tu mesti ada niat mufaraqah. Kalau dia nak mufaraqah daripada imam. Kalau dia tak mau mufaraqah dengan imam, biarkan imam takbir sama ada 5 ataupun 6 kali, kemudian imam bagi salam, dia pun bagi salam bersama dengan imam. Harus sahaja untuk dia mufaraqah. Bukan sunat, bukan makruh. Harus untuk mufaraqah, harus untuk dia menunggu untuk bagi salam bersama dengan imam. Ni kalau imam takbir lebih daripada 4 yang diniatkan oleh makmum. Gitu. Rukun yang ketiga, ats-tsalitsu, rukun yang ketiganya qiraatul Fatihati. Membaca surah Fatihah. Membaca surah Fatihah. Membaca surah Fatihah ini tidak ditetapkan dan tidak ditentukan pada mana-mana takbir. Boleh dia nak baca pada takbir yang pertama, boleh dia nak baca pada takbir yang kedua, boleh dia nak baca pada takbir yang ketiga, boleh dia nak baca pada takbir yang keempat. Tak ditentukan. Tidak dimestikan dan tidak disyaratkan mesti baca pada takbir pertama, tak. Takbir pertama tak mau baca, nak baca doa, baca. Takbir yang kedua baru nak baca surah Fatihah, silakan. Tapi pada takbir yang kedua ada khususiah dia, ada dia punya benda yang perlu dibaca pada takbir yang kedua, macam kita akan sebut lagi. Macam tu juga dalam takbir yang ketiga pun ada perkara yang perlu dibaca pada takbir yang ketiga. Lagi kita sebut dalam rukun yang ke-5 ke-6 tu. Tapi untuk bacaan Fatihah tidak mensyaratkan kita mesti baca pada takbir yang pertama, tak. Boleh kita nak baca pada takbir yang pertama, harus kita nak baca pada takbir yang kedua, harus kita nak baca pada takbir yang ketiga, harus juga kita nak baca pada takbir yang keempat. Yang penting baca. Sebab dia rukun dalam solat jenazah. Dirukun dalam solat jenazah. Maka tak wajib seseorang itu baca
Fatihah pada takbir yang pertama tak wajib. Baca Fatihah tu wajib sebab dia rukun, tapi tak wajib untuk dia baca dalam takbir yang pertama, melainkan dalam dua masalah. Dalam dua masalah ni wajib dia baca pada takbir yang pertama. Yang pertamanya dia masbuk, makmum tu masbuk, dia tak sempat takbir yang pertama bersama dengan imam. Dia main masuk mayang jenazah tu, imam dah takbir yang kedua ataupun ketiga contohnya, dia masbuk. Maka pada ketika tu wajib dia baca pada takbir yang pertama diri dia. Satu masalah. Masalah yang kedua, bila mana dia dah memulai bacaan Fatihah tu, dia takbir yang pertama, usalli saja aku sembahyang atas ini mayat. 4 takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Ta'ala, takbir Allahu Akbar. Kemudian dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin contohnya. Dia dah start baca. Kemudian tak mau nak baca doa dulu lah dalam takbir yang pertama ni, sekali dalam takbir yang keempat orang nak baca Fatihah. Tak boleh. Ketika itu bila dia dah memulai bacaan Fatihah pada takbir yang pertama, dia wajib habiskan. Dia wajib habiskan dalam takbir yang pertama. Ini dua masalah yang diistisnakan, yang diwajibkan untuk orang tu baca Fatihah selepas takbir yang pertama. Yang pertamanya dia masbuk, yang keduanya sekiranya dia telah memulai bacaan. Itu dua masalah yang dikecualikan. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempatnya ar-rabi'u al-qiyamu lil qadiri, berdiri bagi orang yang mampu. Macam sembahyang fardu yang lain lah. Kalau dia tak mampu secara duduk, kalau tak mampu secara mengiring, kalau tak mampu secara terlentang, macam sembahyang yang lain. Itu mudah macam sembahyang yang lain ya. Huraian dia, perbahasan dia, cara kedudukan dia, tempat dia, dan dia punya posisi dia macam dalam sembahyang fardu yang lain. Al-khamisu, yang kelimanya, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyati. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyati, ba'da dengan makna aqibah, mengiringi rukun yang kedua. Mengiringi rukun yang kedua. Ni ditakyinkan mesti baca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada takbir yang kedua. Tak boleh nak lajak dalam takbir yang ketiga, tak boleh. Nak baca pada takbir yang pertama pun tak boleh sebagai rukun. Sebagai rukun tak boleh. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah selepas ataupun mengiringi takbir yang kedua. Ba'da tsaniyah dengan maksud aqibah tsaniyah. Mengiringi rukun, mengiringi takbir yang kedua. Sekurang-kurangnya selawat itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad lah, sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya. Dan qaul yang sahihnya selawat ke atas keluarga Nabi juga tidak wajib. Yang wajib atas Nabi saja. Selawat ke atas Nabi saja, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu saja yang wajib. Yang wajib. Wa ala ali sayyidina Muhammad, atas qaul yang sahih tidak wajib. Muqabil bagi qaul yang sahih, qaul yang dhaif wajib. Muqabil bagi qaul yang sahih wajib selawat ke atas keluarga Nabi. Tapi sungguh pun tidak wajib di atas qaul yang sahih, hukum dia sunat. Dan yang afdalnya ialah selawat dalam tasyahud tu, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang afdalnya dan itu yang sunatnya. Itu yang sunatnya. Ada lagi sunat tambahannya, sunat juga dalam selawat ke atas Nabi selepas daripada takbir yang kedua ini, sunat disertakan dengan salam. Sunat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tapi jarang kita buat lah, sebab ada khilaf. Sebagian ulama tak sunat disertakan dengan salam. Kekalkan atas yang warid dalam selawat Ibrahimiyah. Itu yang masyhur yang kita buat. Cuma ada sebagian ulama mengatakan tak, pada masa ni, pada masa salat jenazah ni, sunat ditambah salam. Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu ada khilaf kat itulah. Sebagian ulama kata sunat, sebagiannya lagi kata tak sunat. Gitu. Sunat juga memulakan sebelum dia berselawat tu dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu. Sunat memulakan dengan alhamdulillah, sunat.
Sunat juga mendoakan ke atas mukminin dan mukminat selepas daripada habis selawat pun sunat juga. Ini benda sunat-sunat yang jarang kita buat dalam solat jenazah lah. Kita fokus kepada selawat saja sebab dia rukun. Tapi kalau nak ambil yang sunatnya, sebagian ulama kata sunat menggabungkan assalam serta salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu. Yang keduanya sunat juga didahului selawat itu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ataupun alhamdulillah saja, barulah mula dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu. Sunat juga selepas daripada habis selawat itu didoakan ke atas muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, contohnya. Pun sunat juga. Tapi itu yang sunat lah. Yang wajibnya ialah selawat ke atas Nabi SAW selepas daripada takbir yang kedua. Ni tempat dia, tak boleh lari, tak boleh pindah ke tempat yang lain. Nak baca pada takbir yang pertama tak boleh, nak baca selepas daripada takbir yang ketiga ataupun keempat pun tak boleh. Selawat yang menjadi rukun dalam sembahyang jenazah mestilah dibaca pada takbir yang kedua, mengiringi takbir yang kedua. Sebab tu ulama jaga kalimah ba'daha dengan makna aqibaha. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah, yakni aqibah thaniyah, mengiringi yang kedua. Ditayinkan tempat dia. As-sadisu, yang keenamnya, ad-du'a'u lil mayyiti ba'da thalithah. Berdoa kepada mayat selepas daripada rukun yang selepas daripada takbir yang ketiga. Selepas daripada takbir yang ketiga. Ni pun sama juga, ditayinkan tempat dia. Selepas daripada ketiga kita tambah wa qabla ar-rabi'ah lah, untuk kita tentukan tempat dia. Ba'da thalithah qabla ar-rabi'ah, sebelum daripada takbir yang keempat. Ini juga ditentukan tempat dia. Sebab tu kita kata tadi Fatihah boleh diletakkan pada mana-mana takbir, tetapi takbir yang kedua dan takbir yang ketiga tu ada dia punya tugas dia. Ada dia punya tugas dia, ada dia punya wazifah dia yang khusus, yang tersendiri. Jadi sama ada kita nak baca gabungkan sekali, contoh kita tak baca Fatihah pada takbir yang pertama, kita nak baca dalam takbir yang kedua, baca Fatihah dan baca selawat. Ataupun kita tak mau baca pada takbir yang kedua tapi kita nak baca pada takbir yang ketiga, maka baca Fatihah dan doa doa ke atas mayat. Ataupun kita nak baca pada takbir yang keempat, Fatihah, silakan. Tapi selawat ke atas Nabi SAW mesti pada takbir yang kedua. Doa secara khusus ke atas mayat mesti pada takbir yang ketiga. Mesti pada takbir yang ketiga. Itu rukun yang keenam. Ad-du'a lil mayyit bi khususihi lah. Kalau dalam kitab-kitab fiqh yang lain ditambah bi khususihi, secara khusus, bukan secara umum. Mesti doa ke atas mayat secara khusus. Disebutkan sebagai syarat sah doa pada takbir yang ketiga itu ialah an yakuna khalisan lil mayyiti. An yakuna khalisan lil mayyiti, mesti khusus kepada mayat dan mesti juga khusus dalam hal akhirat. Mesti juga khusus dalam hal akhirat, bukan hal dunia. Tak boleh, ya Allah, engkau gugurkanlah kes mayat ni daripada kes mahkamah dia, contoh. Dia ada sabitan kes di mahkamah dan sebagainya, kalau kena boleh jadi kena saman dan sebagainya. Kita pergi doa waktu dalam takbir yang ketiga tu, ya Allah, engkau gugurkanlah kes mayat ni di mahkamah yang sedang dijalankan ni. Dia tak sempat untuk masuk mahkamah dan sebagainya, ataupun tak boleh bicara lagi, tak sah. Sebab dia bukan doa yang berkaitan ukhrawi. Doa ke atas mayat dalam takbir yang ketiga mestilah khusus kepada mayat, satu. Yang kedua dah mestilah hal ukhrawi, mestilah hal akhiratnya. Doa diampunkan dosanya, doa diselamatkan daripada api neraka, doa dimasukkan dalam syurga, doa dipermudahkan perjalanan dia selepas daripada mati, doa diberikan kelancaran dalam menjawab soalan malaikat dan sebagainya, doa diringankan hisab dia, doa berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan akhirat, doa diampunkan kezalimannya dan sebagainya. Mesti khusus kepada mayat dan mestilah berkaitan dengan ukhrawi. Sebab sabit dengan hadis Nabi SAW, idza sallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a, fa akhlisu lahu du'a. Apabila kamu sembahyang ke atas mayat, kata Nabi SAW, fa akhlisu lahu du'a, maka hendaklah kamu
tumpukan, fa akhlisu, maka hendaklah kamu tumpukan, fokuskan bagi mayat itu dengan satu doa. Maka diletakkan dalam rukun, dan mestilah berada pada takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga. Dan doa dia banyaklah. Doa yang diriwayatkan, yang marwiyah, yang ma'thurah, banyak. Boleh tengok dalam mana-mana kitab yang mengkhususkan ataupun yang membicarakan perihal sembahyang mayat ni dengan detail lah. Ya, kita selalunya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi, sampai habis tu. Ada juga yang macam Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika kharaja min ruhid dunya wasi'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila zulumatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illallah anta wahdaka la syarikalah wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabi, dan sampai habis. Banyak lagi lah. Gitu. Kalaulah yang mati itu mayat kanak-kanak yang masih belum baligh, kanak-kanak yang masih belum baligh, maka juga perlu didoakan atas mayat kanak-kanak itu secara khusus. Tidak memadai hanya doa kepada ibu bapa dia. Kan kalau kanak-kanak, kalau selalunya doa untuk kanak-kanak yang jenazah kanak-kanak kalau kita sembahyang yang belum baligh, kita tak baca doa Allahumma fir lahu warhamhu, sebab mayat tu, kanak-kanak tu masih lagi belum baligh, dia bukan mukallaf. Jadi kita tak baca dah Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, sebab di mana ada dosa lagi, dia masih belum baligh. Biasanya kita akan gantikan doa kepada ibu bapa dia. Dan Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dhukhran wa 'izatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihim wa wazihim wa afriq alaihim as-sabra, dan sebagainya tu. Ya Allah, jadikanlah anak ini sebagai khazanah kebajikan untuk bapa dia, untuk mak ayah dia. Menjadikanlah dia sebagai beratkanlah timbangan amal kebajikan ibu bapanya dengan anak yang mati ni dan sebagainya. Tu doa untuk ibu bapa si mati. Masih belum memadai. Masih belum memadai untuk rukun doa ke atas mayat selepas takbir yang ketiga. Tak memadai. Sebab syarat dia mesti doa khusus bagi si mati. Kalau mana si mati tu kanak-kanak pun doa khusus bagi dia. Maka memadailah kalau kita baca Allahumma fir lahu warhamhu pun, walaupun dia bukan di bawah kategori mukallaf, tapi tu doa yang khusus bagi dia. Ataupun kita katakan ya Allah, jadikanlah dia anak syurga. Orang panggil gulam dalam syurga contohnya, wildan dalam syurga dan sebagainya. Sebab dia mati dalam keadaan masih belum baligh. Yang penting kena ada doa khusus bagi si mati, walaupun si mati tu kanak-kanak yang masih belum baligh. Kemudian nak ditambah kepada doa kepada ibu bapa dia tu, teruslah macam yang doa kita dah baca. Allahumma ja'alhu faratan li abawahi wa salafan wa dhukhran wa 'izatan wa i'tibaran wa syafi'an. Teruslah. Tapi doa khusus kepada jenazah tak boleh ditinggalkan. Sebab itu rukun solat jenazah. Rukun solat jenazah. Gitu. Habis. As-sabi'u, yang ketujuhnya, rukun yang terakhir, as-salamu, memberi salam. Salam ni ai ba'da rabi'ah lah, selepas rukun, selepas takbir yang keempat. Selepas takbir yang keempat. Seperti mana selawat, seperti mana salam-salam yang lain lah. Assalamu ka ghairiha lah, seperti mana salat-salat yang lain. Assalamu ka ghairiha, daripada sudut kaifiat dia dan daripada sudut bilangan dia. Yang wajibnya sekali, salam yang kedua tu hukumnya sunat. Salam yang kedua tu hukumnya sunat. Begitu juga macam sunat-sunat salam yang lain lah. Yang pendapat yang muktamadnya,
Juga tidak disunatkan menambah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullah saja, macam kita sembahyang fardu lah. Cuma sebagian ulama mengatakan pada sembahyang jenazah sunat juga ditambah wa barakatuh, sunat. Sunat tu pun khilaf lah. Sebagian ulama kata tak sunat. Setakat warahmatullah saja. Sebagian ulama kata pada solat jenazah boleh ditambah kepada wa barakatuh. Yang muktamadnya tak sunat ditambah. Seperti mana salam pada solat-solat yang lain, pada sembahyang-sembahyang yang lain. Maka solat salam dalam sembahyang jenazah ni seperti salam pada solat-solat yang lain, pada sudut kaifiat dia. Sunat berpaling pada kiri dan kanan, pada sudut sunat juga tidak menghentikan sekadar salam yang pertama, bahkan sunat ditambah salam yang kedua. Macam mana kaifiat salam yang lain lah, macam mana kaifiat salam yang lain. Dan tidak diwajibkan apa-apa zikir pada takbir yang keempat ni. Sebab tu pada setengah-setengah tempat lepas takbir yang keempat terus bagi salam. Contohnya macam di Mesir contohnya, lepas takbir yang keempat tu terus bagi salam pada setengah tempat lah. Tak wajib menyebutkan apa-apa zikir. Dan ini tempat yang kalau kita tak baca Fatihah pada takbir yang pertama, inilah tempat dia. Nak baca pada takbir yang kedua dah ada selawat kat atas Nabi. Nak baca Fatihah pada takbir yang ketiga dah ada doa khusus bagi mayat. Maka takbir yang keempat lah tempat yang sewajarnya untuk baca Fatihah kalau dia tak baca pada takbir yang pertama. Kalau dia baca pada takbir yang pertama, maka pada takbir yang keempat tidak ada sebarang zikir yang diwajibkan, tidak ada sebarang amalan yang diwajibkan pada takbir yang keempat. Takbir yang keempat boleh terus bagi salam, cuma disunatkan berdoa dan memanjangkan doa pada takbir yang keempat. Memanjangkan sikit doa. Bacalah, kita selalu baca Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir li mautana wa lahu, dan sebagainya tu. Sunat didoakan, sunat berdoa pada takbir yang keempat. Tapi dia tidak ada wazifah khusus seperti mana pada takbir yang kedua dan pada takbir yang ketiga. Habis. Maka ni 7 rukun solat jenazah. 7 rukun solat jenazah. Kemudian masuk sikit pada bab sunat. Wa yusannu raf'u yadayhi fi takbirati. Dan sunat mengangkat dua tangan pada segala takbir. Takbir yang 4 tu lah. Sunat mengangkat tangan pada takbir yang 4 tu. Macam dalam sembahyang fardu yang biasa. Macam ketika takbir ihram sembahyang fardu yang biasa, sunat angkat tangan. Samalah dia punya kaifiat dia. Mengangkat sekadar bahunya berbetulan dengan telinga dan sebagainya itu. Macam yang telah kita pelajari dan kita bincangkan dalam masalah takbir pada solat fardu. Sama sebiji. Wal israr, dan memperlahankan bacaan. Wal israr, memperlahankan bacaan. Walaupun sembahyang jenazah tu dilakukan pada waktu malam, tidak sunat dikuatkan bacaan. Nak baca Fatihah kuat tak sunat. Sembahyang malam ni tak sunat. Walaupun secara umumnya kaedah untuk solat malam ialah bacaan itu dikuatkan, sunat dikuatkan. Sembahyang malam secara umumnya solat malam masuk dalam kategori solat jahriyah, tarawih, maghrib, isya dan sebagainya, witir dan sebagainya. Tapi sembahyang jenazah walaupun dilakukan pada waktu malam, sunat diperlahankan bacaan walaupun pada waktu malam. Wa ta'awudhu, dan membaca a'udzubillah sebelum daripada Fatihah pun sunat. Dunal istiftah, tidak disunatkan membaca doa iftitah. Tidak disunatkan membaca doa iftitah. Tidak disunatkan membaca doa iftitah, ya. Begitu juga dengan surah pun tak disunatkan baca, kerana doa iftitah dan surah itu dianggap memanjangkan solat. Dianggap memanjangkan solat. Macam yang kita sebut tadi ni, solat jenazah dia dibina di atas takhfif, dibina di atas ringan, dibina di atas cepat.
Jadi doa iftitah dan juga surah memanjangkan tempoh sembahyang. Ini tak disunatkan baca. Jadi ni masalah ni. Bila mana mayat itu telah dikebumikan, kita sembahyang atas kubur contohnya, ataupun kita sembahyang ghaib, jadi tak ada isu lah, tak ada isu memanjangkan sembahyang dan sebagainya. Maka situ khilaf. Sebagian ulama mengatakan sekiranya sembahyang itu sembahyang ghaib ataupun sembahyang di atas kubur, maka disunatkan baca surah. Ini kata Imam Ibn Hajar. Adapun kata Imam Ramli tak, masih lagi tidak disunatkan. Walaupun sembahyang atas perkuburan, mayat telah dikebumikan, kita sembahyang atas kubur, ataupun kita sembahyang secara ghaib, masih juga tidak disunatkan membaca surah dan doa iftitah, kerana masih lagi dikekalkan atas kaedah sembahyang jenazah itu dibina atas takhfif. Dibinakan secara ringan, dan membaca iftitah ataupun membaca surah itu dianggap memanjangkan solat. Jadi ada khilaf itu, khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Dan antaranya sunatnya lagi ialah mengkuatkan takbir. Tapi mengkuatkan takbir ni bagi imam dan muballigh saja. Adapun selain daripada imam dan muballigh, sekiranya dia sembahyang seorang diri ataupun dia makmum, maka tidak disunatkan bagi mereka yang sembahyang seorang diri, sembahyang jenazah seorang diri, ataupun bagi mereka yang menjadi makmum bagi solat jenazah, maka bagi kedua-dua golongan ini tidak disunatkan menjaharkan takbir. Takbir pelan-pelan lah. Macam takbir sembahyang maghrib, macam takbir sembahyang zuhur, macam takbir sembahyang isya, macam takbir sembahyang asar. Adapun bagi imam dan muballigh, jemaah ramai, menyebabkan perlunya ada muballigh, orang yang menyampaikan takbir imam kepada makmum belakang yang tak dengar takbir imam. Maka untuk kedua-dua orang ni, imam dan juga muballigh, maka mereka sunat mengkuatkan suara pada takbir saja, bacaan tetap pelan. Takbir sunat kuat bagi dua orang ni saja, imam dan juga muballigh. Maksudnya kalau dia bukan imam, dia bukan muballigh, dia sembahyang seorang diri ataupun dia jadi makmum bagi jemaah salat jenazah, maka tak disunatkan mengkuatkan takbir. Takbir macam kita sembahyang fardu asar ataupun fardu zuhur. Gitu. Tu antara sunat-sunat dia. Habis. Itu antara sunat-sunat dia. Kemudian masuk dalam syarat dia. Wa yushtaratu fiha syurutus salati. Mudah. Dan disyaratkan padanya pada salatil janazah ni ataupun salatil mayyit ni, disyaratkan pada sembahyang jenazah syurutus salati, akan segala syarat sembahyang sama. Akan segala syarat sembahyang, wajib nutup aurat, wajib menghadap kiblat, wajib ada wuduk ataupun tayamum, semualah. Apa yang disyaratkan, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berkata-kata pada selain yang bolehkan dalam sembahyang dan sebagainya. Syarat dia sama. Syarat dia sama. Cuma ada tambahan dua syarat. Ada tambahan satu syarat. Ditambah satu syarat daripada syarat sembahyang yang biasa, ditambah satu syarat, iaitu jangan berada di hadapan jenazah. Jangan membelakangkan jenazah. Maksudnya nak sembahyang jenazah mestilah berada di hadapan kita. Ni kiblat, mesti jenazah di hadapan kita sembahyang sini. Kalau lah kita ni kiblat, kita berada di depan, jenazah berada di belakang kita, tak sah. Diseseolah jenazah pada posisi ni diseseolah imam bagi sembahyang yang biasa. Kalau sembahyang yang biasa ni, sembahyang jemaah, imam lah, kita tak boleh berada depan daripada imam. Tapi dalam bab sembahyang jenazah itu diumpamakan sebagai imam, walaupun ada imam lah. Jadi imam, walaupun dia imam sekalipun, dia mesti berada di belakang jenazah. Dia tak boleh berada di depan jenazah. Dia mesti berada di belakang jenazah.
Maksudnya jenazah itu berada di posisi yang paling depan sekali, kemudian belakangnya barulah imam dan makmum. Itu syarat tambahan daripada segala syarat sah solat yang lain. Gitu. Dan gugur solat Jumaat dan gugur solat kefarduan solat jenazah ni. Yang pertamanya dengan laki-laki. Fardu kifayah atas laki-laki yang mukallaf. Satu. Sekiranya tidak ada laki-laki yang mukallaf, maka kanak-kanak laki-laki yang belum baligh. Tapi dia tak mukallaf lagi, macam mana nak kata wajib tadi? Ada kewajipan atas orang yang ada di situ. Siapa dia yang ada kat situ? Perempuan lah. Sebab laki-laki tak ada itu. Kalau laki-laki ada, dia lah fardu kifayah atas laki-laki itulah. Kalau hanya ada seorang laki-laki yang mukallaf yang baligh dekat situ, fardu ain atas dia lah, ta'yin atas diri dia. Tapi cerita dunia ni tak ada. Yang ada mungkin golongan perempuan dan kanak-kanak laki-laki yang masih belum baligh. Maka kewajipan itu ke atas orang perempuan. Orang perempuan wajib sembahyang ke tak? Orang perempuan wajib suruh budak tu sembahyang jenazah. Orang perempuan wajib suruh dan wajib ajar budak tu sembahyang jenazah. Kalau budak tu enggan, maka boleh dipukul. Pukul takdib lah. Pukul untuk mengajar adab, untuk memaksa dia sembahyang jenazah. Yang pukul sampai lembek pula tu nak sembahyang jenazah lah. Tak kira dia jadi jenazah pula. Kewajipan ke atas perempuan lah. Kewajipan ke atas perempuan menyuruh budak laki-laki itu untuk sembahyang jenazah. Itu maksud dia. Kalaulah budak tu tak boleh juga, lari, tuang, tak mau tuang, hilang pi, yang tinggal hanyalah perempuan saja, maka kewajipan itu berpindah atas perempuan, atas golongan perempuan untuk menyembahyangkan jenazah tu. Maka dalam keadaan tu gugur fardu kifayah dengan sembahyangnya orang perempuan tu, dengan sembahyangnya golongan perempuan. Walaupun lepas tu datang orang laki-laki, walaupun lepas tu barulah datang orang laki-laki, kena sembahyang lain pula ke tak? Tak wajib dah. Kefarduan itu telah gugur dengan solat orang perempuan tadi. Itu. Jadi asalnya sembahyang fardu kifayah ke atas jenazah tu untuk laki-laki yang mukallaf. Kalau tak ada, maka atas budak-budak laki-laki yang masih belum baligh. Wajib orang perempuan yang ada pada tempat itu menyuruh, wajib atas perempuan lah, wajib atas perempuan menyuruh kanak-kanak tu untuk sembahyang ke atas jenazah tu. Kalau budak tak mau, dia lari pergi tuang tu je, maka kewajipan itu berpindah atas golongan perempuan yang ada di situ lah. Dan gugur kefarduan fardu kifayah tersebut dengan sembahyangnya orang perempuan tu. Dengan makna sekiranya kalaulah laki-laki datang selepas daripada tu, tak perlu diulangi sembahyang tu. Laki-laki tu sunat lah sembahyang atas, dia tu hukum sunat lah, sembahyang ke atas jenazah tu. Tapi kefarduan itu telah gugur dengan solat orang perempuan tadi ni. Sebab pada ketika tu hanya ada orang perempuan saja. Dan bila tanggungjawab kefarduan tu dah gugur dengan solat orang perempuan, maka orang lelaki mai kendian tu dia tak perlu mengulangi kewajipan fardu kifayah tu. Kefarduan fardu kifayah tu. Gitu. Baik. Yang tak disebutkan, antara benda yang tak disebutkan dalam kitab ni ialah kedudukan jenazah ketika solat. Kedudukan jenazah ketika solat. Kedudukan jenazah ketika solat. Kedudukan jenazah ketika solat untuk jenazah laki-laki, imam berada pada kepala jenazah. Imam berdiri pada kepala jenazah. Satu, bahagian kiri jenazah menghala ke kiblat. Bahagian kiri jenazah menghala ke kiblat. Maksudnya bahagian kanan jenazah menghala ke arah orang yang mensembahyangkan, ialah imam dan juga makmum-makmum yang ada tu. Jadi kalau kita katakan ni jenazah, ini jenazah, ni kepala dia, diletakkan sebelah kiri jenazah tu menghala ke kiblat. Belah kanan jenazah menghala ke makmum ataupun imam jemaah yang hadir untuk solat jenazah.
Imam berdiri di kepala si mati. Imam berdiri ke kepala si mati. Untuk makmum perempuan terbalik. Untuk makmum perempuan terbalik. Belah kanan dia menghala ke kiblat. Belah kiri dia menghala ke jemaah yang hadir untuk semayangkan dia. Dan imam berada di pinggang dia. Imam berada di pinggang dia. Jadi kalau orang yang biasa semayang jenazah ni, dia angkat, dia tengok kedudukan imam berada di mana untuk solat jenazah tu, dia dah tahu dah nama mayat tu lelaki ke perempuan, walaupun tak diumumkan. Jengoi tengok, oh imam berdiri pada kepala jenazah lelaki ni. Jengoi tengok imam berada di tengah jenazah. Di tengah tak tengah betul lah, maksudnya sebelah imam takkan betul-betul berada di tengah jenazah, dia akan berat sebelah juga. Tapi imam berada pada pinggang jenazah lah, mudah katanya. Imam berada pada pinggang jenazah, maka tu jenazah perempuan. Tu. Kalau jenazah laki-laki, kaki menghala ke sana lah. Kiblat kita belah ni, kaki jenazah lelaki menghadap ke sana, sebab belah kiri dia akan menghala ke kiblat, belah kanan dia akan menghala ke kita. Tapi kalau jenazah perempuan, kaki dia akan menghala ke sana. Belah kanan dia akan menghadap kiblat, belah kiri dia akan menghadap kita. Tu posisi yang sunat lah. Letak lagu mana pun boleh, asalkan berada di depan kita aja. Tapi posisi yang sunatnya sebegitu. Selain daripada Masjid Nabi, kalau di Masjid Nabawi, semuanya akan menghala ke kan, kaki semua menghala ke kanan. Kaki semua menghala ke kanan. Sama ada dia laki-laki ke, dia perempuan ke, kaki semua hala ke kanan. Sebab adab dengan baginda Nabi SAW dengan bahawa tidak dilunjurkan kaki jenazah, tidak dihalalkan kaki jenazah ke arah maqam Nabi SAW. Jadi bila kaki menghala ke kanan, mayat, imam sentiasa akan berdiri pada kepala mayat. Imam akan sentiasa berdiri di kepala mayat. Tu satu. Masalah yang kedua yang disunatkan ialah disunatkan sembahyang jenazah itu di dalam masjid. Disunatkan sembahyang jenazah itu di dalam masjid, sekiranya aman daripada mengotorkan masjid. Kalaulah boleh dipelihara masjid daripada mungkin najis ataupun kekotoran yang terhasil daripada jenazah, maka sunat disembahyangkan dalam masjid. Walaupun ramai yang jemaah buat jenazah, buat sembahyang yang berulang lah. Kalau ramai tak celus masjid, buat 2 kali sembahyang jenazah ataupun buat 3 kali sembahyang jenazah, tapi sunat di masjid. Dia punya kaid dia sekiranya aman masjid daripada talwis, daripada dikotori oleh sesuatu yang mungkin terhasil daripada jenazah. Kalau tak ada kemungkinan benda-benda tu, maka sunat sembahyang masjid, walaupun seramai mana manusia yang main sembahyang. Kalau ramai yang tak celus masjid, maka diulangkan solat sebanyak 2 ataupun 3 kali berdasarkan keperluan. Satu. Yang keduanya untuk makmum, yang ketiganya untuk makmum, sunat didirikan 3 saf. Sunat didirikan 3 saf. 3 saf ni kata sebahagian ulama, walaupun makmum itu hanya 3 orang, dengan imam dia 4 orang lah. Bila mana makmum ada 3 orang campur dengan imam 4, imam tak kira saf lah, maka sunat setiap orang yang daripada 3 orang tu berdiri secara berbaris, iaitu membentuk 3 saf. Seorang tu kira 1 saf, orang yang kedua duduk di belakang yang pertama tu kira saf yang kedua, orang yang ketiga itu dikira duduk di belakang orang yang kedua, dikira saf yang ketiga. Sunat dalam bentuk yang sebegitu. Itu di sisi Imam Ramli. Adapun di sisi Imam Ibn Hajar, dia kata tak, sekurang-kurangnya nak jadi saf kena 2 orang. Sekurang-kurangnya jadi saf kena 2 orang. Maka tidak disunatkan 3 saf di sisi Imam Ibn Hajar, melainkan di sana ada 6 orang makmum. Bila ada 6 orang makmum, campur imam 7 lah. Imam 1, dia seorang-seorang dia, kemudian 2 orang membina 1 saf,
kemudian 2 orang membina saf yang kedua di belakang saf yang pertama, dan 2 orang lagi membina saf yang ketiga di belakang saf yang kedua. Ini di sisi Imam Ibn Hajar. Di sisi Imam Ramli tak, dia kata memadai seorang untuk satu saf. Jadi kalau ada 3 orang makmum bersama seorang imam pun dah boleh buat 3 saf tu. Dah boleh buat 3 saf tu. Maka di sisi Imam Ibn Hajar, kalaulah ada 5 orang saja makmum, di sisi Imam Ibn Hajar, kalaulah ada 5 orang saja makmum, jadi campur imam 6 orang lah, maka dibuat 3 saf tu dikira sekali dengan imam. 2 orang duduk belakang imam, saf yang pertama, ada satu saf. 2 orang lagi duduk di belakang saf yang pertama tu, dan seorang lagi akan bersama dengan imam. Seorang lagi akan bersama dengan imam. Gitu. Dan fadilat ketiga-tiga saf dalam sembahyang jenazah ni dikira sebagai fadilat yang sama, walaupun orang tu berada pada saf pertama ataupun saf yang kedua ataupun saf yang ketiga. Ketiga-tiga saf yang pertama dalam solat jenazah ni dikira sebagai saf yang pertama, sebab afdalnya lagu tu. Dan bila mana ada orang lain yang mai, saf tak penuh lagi, maka disunatkan untuk dia memenuhkan saf yang pertama. Dan asalnya, contohnya kalau kita ikut pendapat Imam Ibn Hajar lah, atau kalau ikut pendapat Imam Ramli pun tak apa, satu saf tu ada seorang aja, dia 3 orang lagu tu lah imam, kemudian ada 3 orang bersusun. Ini sisi Imam Ramli. Ataupun Imam Ibn Hajar seorang imam, kemudian ada 2 orang makmum, 2 orang makmum dan 2 orang makmum pada permulaan solatnya. Jadi kalau orang lain mai sama nak sembahyang jenazah tu dengan imam yang sama, masih dalam solat yang sama, dia pun nak kena buat bina saf yang keempat, kelima, keenam ke tak? Dia pun disunatkan memenuhkan saf yang pertama. Bila penuh saf yang pertama, baru penuhkan saf yang kedua. Bila penuh saf yang kedua, baru penuhkan saf yang ketiga. Bila habis saf yang ketiga, barulah bina saf yang keempat. Itu cara dia. Boleh tengok dalam Bushrul Karim. Boleh tengok dalam Bushrul Karim, dalam syarah mukadimah kita ni lah. Situ ada dibincangkan kaifiat ataupun pembahagian khilaf pada bilangan makmum yang disunatkan untuk didirikan 3 saf. Sebab dia ada hadis daripada Nabi SAW yang mengatakan sekiranya jenazah itu disembahyangkan oleh 3 saf, maka dia akan mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama mengatakan sunat untuk kita bina 3 saf, walaupun dengan sekurang-kurang manusia. Jadi sekurang-kurang, kata Imam Ramli, sekurang-kurang itu 3 makmum lah. Campur imam 4. Tapi kata Imam Ibn Hajar tak, sekurang-kurang saf tu mesti ada 2 orang. Jadi sekurang-kurang 3 saf tu mestilah 6 orang makmum. Kalau sekadar 5 orang saja makmum, 6 sekali dengan imam, maka seorang lagi itu akan bersama dengan imam. Seorang lagi itu akan bersama dengan imam. Tu antara benda-benda yang disunatkan lah. Tu dalam bab Allahumma shalli ala Muhammad, dalam bab masbuk dan muafiq pun berlaku juga dalam solat berjemaah, secara solat jenazah secara berjemaah. Ada isu masbuk dan muafiq dalam sekiranya sembahyang itu didirikan secara berjemaah pun ada. Macam mana nak kira masbuk dan muafiq dalam masalah solat jenazah ni? Sebab mana ada rokok, mana ada rokok. Maka makmum yang muafiq dikira sebagai orang yang tu muafiq bila mana dia takbiratul ihram yang pertamanya, bila mana dia memulakan bacaan Fatihah, dia wajib habiskan. Macam yang kita sebut tadi, bila mana seorang makmum memulakan bacaan Fatihah dia, maka dia wajib habiskan Fatihah tu. Dia dikira sebagai orang yang muafiq. Dia dikira sebagai orang yang muafiq. Dia wajib habiskan Fatihah dia tu, barulah dia boleh takbir yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Tu makmum yang muafiq. Makmum yang masbuk dalam solat jemaah,
dengan makna imam menanggung Fatihah dia. Bila mana dia takbir untuk membaca Fatihah, takbir yang pertama dia, tanpa dia sempat membaca apa-apa, imam dah takbir yang kedua. Dia takbir Allahu Akbar, tak ada nak bismillah, baru a'udzubillah ya. Baru a'udzubillah, imam dah takbir yang kedua. Maka ketika tu dia dihukum sebagai hukum orang yang masbuk, maka dia terus takbir yang kedua, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Maka ni masalah masbuk dan muafiq bagi orang yang sembahyang jenazah secara berjamaah. Kalau dia sempat baca Fatihah walaupun sikit, maka dikira sebagai orang yang muafiq. Apa hukum muafiq? Dia wajib habiskan Fatihah dia. Dia wajib habiskan Fatihah dia. Satu, sekiranya dia belum sempat membaca apa-apa daripada Fatihah dia, maksudnya dia tak sempat bismillah pun tak dan. Dia dan a'udzubillah ya, tu pun tak ada habis contohnya. Dia dan a'udzubillah, imam dah takbir yang kedua, maka dia dikira sebagai orang yang masbuk. Fatihahnya ditanggung oleh imam, dia terus takbir yang kedua untuk membaca selawat ke atas Nabi SAW. Selagi kalau dia nak baca pada takbir yang keempat, terpulang. Cuma dia tak wajib lah. Fatihah dia digugurkan kewajipan, dikira sebagai orang yang masbuk. Tu masalah masbuk dan muafiq bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masalah masbuk dan muafiq bagi solat jenazah. Dan yang terakhir yang kita nak bincang ialah bila mana makmum itu terlewat 2 takbir daripada imam dia tanpa uzur. Makmum terlewat 2 takbir daripada imam ni tanpa uzur. Dia takbir yang pertama bersama dengan imam tanpa sebarang uzur. Maksudnya dia bukan wajib habiskan Fatihah kepada, tanpa dia ralit ke, dia apa ke. Imam takbir yang kedua, dia tak gerak lagi, dia tak takbir yang kedua lagi. Imam takbir yang ketiga, dia tak takbir lagi. Untuk yang kedua dia baru satu kan. Imam satu takbir yang pertama, dia pun satu takbir yang pertama. Imam takbir yang kedua, dia tak takbir yang kedua lagi. Imam takbir yang ketiga, dia tak takbir yang kedua lagi. Bila mana imam takbir yang keempat, batal sembahyang dia. Dia perlu takbir yang kedua sebelum daripada imam takbir yang keempat. Dia perlu takbir yang kedua sebelum daripada imam takbir yang keempat. Sebab bila mana dia terlewat daripada imam dia dengan 2 takbir, satu sama satu tak apalah. Dia takbir yang pertama, imam takbir yang pertama, tak apa. Imam takbir yang kedua, dia tak takbir lagi, jadi tak apa lagi ni. Imam takbir yang ketiga, maksudnya dia ketinggalan 1 takbir. Imam takbir yang ketiga, dia tak takbir lagi, dia ketinggalan 1 takbir. Imam takbir yang keempat, dia tak takbir lagi, bermakna dia telah ketinggalan 2 takbir. Sekiranya ketinggalan itu tanpa uzur yang diterima pada syarak, maka batal sembahyang dia. Maksudnya dia perlu takbir yang kedua sebelum daripada imam takbir yang keempat. Dia perlu takbir yang kedua sebelum daripada imam takbir yang keempat, sekiranya tidak ada uzur yang diterima pada syarak. Seperti mana uzur yang dibincangkan dalam masalah ketinggalan makmum daripada imamnya dengan 2 rukun dalam syarat sah mengikut imam, yang kita bincang dalam bab syarat salat Jumaat. Syarat sah salat berjamaah, iaitu makmum tidak boleh mendahului imam dengan 2 rukun fi'li dan tidak boleh ketinggalan imam dengan 2 rukun fi'li. Dalam bab salat jenazah, takbir itu dianggap macam rukun fi'li. Macam dia menempati rukun fi'li. Takbir itu rukun qauli, tapi dia dianggap menempati rukun fi'li. Jadi sekiranya dia ketinggalan 2 takbir daripada imam tanpa uzur, seseolahnya dia sama masalah dia dan sama hukumnya dengan dia ketinggalan 2 rukun fi'li daripada imam dalam sembahyang yang biasa. Sekiranya ketinggalan itu tanpa uzur yang diterima pada syarak, batal solat dia. Sekiranya ada uzur yang diterima pada syarak, maka tak batal sembahyang dia lah. Sebab dia ada uzur ketinggalan 2 rukun daripada imam. Macam dalam sembahyang jenazah kita, dia ada uzur untuk ketinggalan 2 takbir daripada imam, maka tak batal solat dia. Uzur yang macam mana kena tengok balik dalam syarat sah solat berjamaah, iaitu pada syarat jangan ketinggalan daripada imamnya sebanyak 2 rukun. Tengok sana antara uzur-uzur yang diterima tu. Baik, tu sedikit sebanyak perbincangan tentang segala syarat sah solat jenazah, rukunnya dan sunatnya. Kemudian kita kena berhenti sini, nanti kita sambung pula.
wa yusalli 'alal ghaibi wal madfuni man kana min ahli al-fardhi salati 'alaihi yaumal mauti illa 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti tengah bab, tak ada habis sebab dia akan jadi panjang. Dia ada beberapa masalah yang perlu dibincangkan. Berhenti dulu, insyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Ada soalan? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.